Menurut hadis ini, pahala orang yang mengucapkan zikir ini tidak akan dapat dikalahkan oleh pahala orang yang bersedekah dan memerdekakan hamba namun tidak pula berzikir dengan zikir ini. Maksudnya kalau dia ada harta yang banyak tapi dia tak beramal dengan zikir ini, seperti mana kata Nabi SAW, orang yang beramal dengan zikir ini dapat menyaingi orang yang ada harta tadi. Tapi kalau orang yang ada harta tadi pun buat juga benda yang sama, maka mereka ada kelebihan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi tabaraka wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Semuliakan Al-Fadhilatul Imam Nazir serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Amin Rabah Sempak, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat bertemu pada malam ini bagi menyambung daripada bacaan Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'ala al-a'mal al-yasirah, hadis 40, amalan yang mudah, pahalanya melimpah ruah. Kita berada di dalam bulan Rajab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada bulan haram. Ini seperti mana sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Ashharul Hurum. Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya ada 12 bulan. Dan daripada 12 bulan tersebut Allah Taala kata minha arba'atun hurum, 4 daripadanya ialah bulan haram. Yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bulan haram itu ialah thalathatun mutawaliyat, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram yang berturut-turut. Dan satu lagi yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah Rajabul Mudhar, iaitu bulan Rajab yang menjadi gerbang kepada kita menuju ke satu bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pelbagai ganjaran dan juga hadiah kepada orang beriman,
Maka di dalam bulan Rajab ini kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah, menjauhi daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Taala sebutkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan tersebut. Dan kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar di dalam bulan Rajab ini. Para habaib kita mengajarkan satu lafaz istighfar yang mudah untuk kita amalkan, iaitulah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau tak mau lafaz istighfar yang seperti ini, nak ucap istighfar yang seperti biasa yang kita amalkan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, pun boleh, asalkan kita beristighfar. Berapa banyak? Disuruh untuk kita beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Ada riwayat mengatakan sehari 100 kali. Maka kita mengambil daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika mana kita bangun di waktu suhur. Kita bangun di waktu suhur, maka di sini adanya dalil yang khusus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang beristighfar dalam waktu tersebut. Yang mana Allah Taala kata wal mustaghfirina bil ashar, mereka ini adalah golongan yang disebutkan sebagai antara ulul albab. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala kita mempermudahkan lisan kita dan juga tubuh badan kita untuk melakukan ketaatan, dan juga untuk kita melazimi daripada kalimah-kalimah istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita masuk dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan kita bersih dari sudut rohani kita. Bulan Ramadan, bulan Syaban ialah bulan yang kita kena kurangkan untuk makan, supaya di dalam bulan Ramadan nanti kita dapat menghayati daripada falsafah ibadah puasa itu sendiri. Kita tengok pada hadis 40 amalan mudah namun pahalanya melimpah ruah. Hadis yang ke-15. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Hadis ke-15, tasbih, tahmid dan takbir selepas salat sebanyak 33 kali. Bisanadin muttasil an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna fuqara al-muhajirin ataw Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faqalu dhahaba ahlu ad-duthuri bid-darajat al-'ula wan-na'im al-muqim faqala wa ma dhaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna ma nasum wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la nu'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Qala Abu Salih faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء رواه مسلم. Hadis menerangkan tentang aduan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduan yang berbentuk tidak puas hati. Sama sahabat-sahabat ni tak puas hati. Tak puas hati lagu mana? Kita tengok daripada Abu Salih, daripada Sayyidina Abu Hurairah, bahawa sesungguhnya mereka yang fakir, sahabat-sahabat Nabi ni ada yang daripada golongan yang kaya, ada juga daripada golongan yang tidak berharta, yang menerima zakat dan sebagainya, yang miskin lah kita kata.
yang tidak berharta. Sesungguhnya mereka yang fakir daripada golongan muhajirin telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka telah berkata, para pemilik harta yang banyak telah pergi dengan membawa darjat-darjat yang tinggi dengan nikmat yang kekal. Maksudnya apa? Ada perasaan iri hati di dalam perasaan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat muhajirin yang tidak berharta ni rasa dengki kepada sahabat-sahabat yang ada harta ni. Jadi boleh ataupun tidak kita nak dengki dengan orang ni. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh ada perasaan dengki melainkan pada dua perkara. Dua perkara ini sahaja yang dibenarkan untuk kita ada perasaan iri hati. Iri hati yang tidak menjatuhkan orang lain. Iri hati bukan dalam perbuatan kita memudaratkan satu pihak yang lain, tetapi iri hati yang menjadikan kita bersaing untuk mendapat ganjaran ataupun darajat yang sama seperti mana orang yang kita dengki tadi. Apa dia benda yang dibenarkan tadi? Yang pertamanya ialah mereka yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka Al-Quran, dan mereka mendirikan Al-Quran siang dan malam, bukan setakat baca, bukan setakat mentadabbur, dan juga mereka cuba untuk beramal dengan Al-Quran siang dan malam. Maka ini adalah golongan pertama yang boleh untuk kita ada rasa cemburu, yang boleh kita rasa iri hati, rasa dengki kepada dia. Yang kedua adalah golongan yang bila Allah Ta'ala bagikan harta kepada mereka, Allah Ta'ala bagi kelebihan harta kepada seseorang, kita boleh rasa dengki dengan syarat orang yang kita dengki tadi itu menggunakan hartanya itu di jalan kebaikan. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengeluarkan sedekah, dia mengeluarkan zakat dan sebagainya. Maksudnya kita tahu hartanya itu daripada sumber yang halal, dibelanjakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini kita boleh rasa dengki dengan dia. Sama seperti mana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni dia rasa dengki dengan golongan yang ada harta tadi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah itu? Mereka telah berkata, yakni golongan yang sahabat yang miskin tadi kata apa? Mereka solat sebagaimana kami solat. Kami ni hak miskin ni ya Rasulullah, kami solat. Sahabat-sahabat yang kaya pun solat. Kami puasa, sahabat-sahabat yang kaya pun puasa. Namun mereka bersedekah dalam keadaan kami tak boleh bersedekah. Sebab apa? Kami tak ada harta. Sahabat-sahabat kita hak kaya ni ada harta, jadi mereka boleh beribadah dengan cara bersedekah, sedangkan kami tak boleh. Mereka memerdekakan hamba dalam keadaan kami tak boleh merdekakan hamba. Bahkan kami pula yang akan diperhambakan kalau ditangkap oleh golongan kafir. Jadi mereka cemburu mereka itu kerana tidak boleh beribadah dari sudut harta. Mereka tak boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan harta. Itu cemburu mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, adakah kamu semua tidak mahu kalau saya ajarkan kamu semua akan sesuatu yang adakah kamu semua tidak mahu saya ajarkan kepada kamu semua akan sesuatu yang kamu semua dengan sebabnya akan mendapatkan orang yang telah mendahului kamu semua. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi satu perkara kepada sahabat-sahabat ni, yang mana ganjaran dia yang pertama, kamu dapat bersaing dengan orang yang mendahului kamu. Dari sudut harta tadilah, kamu semua dengan sebabnya akan mendahului orang yang akan datang selepas kamu. Kamu boleh mendahului orang yang kemudian, kamu boleh ligan orang yang depan, dan kamu boleh pecut laju daripada orang yang di belakang. Dan tidak akan ada seorang pun yang paling lebih daripada kamu, melainkan orang yang telah melakukan seperti apa yang kamu semua lakukan. Tak ada orang yang boleh menyaingi kamu, melainkan dia buat benda yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, kami mahukannya wahai Rasulullah. Baginda telah bersabda, kamu semua hendaklah bertasbih, bertakbir dan bertahmid selepas setiap salat sebanyak 33 kali. Nabi kata bertasbih, bertakbir dan bertahmid selepas setiap kali solat. Setiap solat sebanyak
33 kali. Macam kita nak buat lah. Subuh kita buat 33 kali. Zuhur kita buat 33 kali. Asar kita buat 33 kali. Syarat dia mesti kena duduk ke? Tak semestinya kena duduk. Kot kata lorat lah kan. Pagi-pagi subuh masuk lambat, nak pergi kerja kan? Dah habis bagi salam tu, sambil-sambil jalan nak keluar ke pintu tu, tasbih subhanallah 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 subhanallah, habis alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, cukup 33 kali. Tak semestinya kita kena duduk macam tu. Abu Saleh telah berkata, lalu mereka yang fakir daripada golongan muhajirin, mereka ni dah dapat dah amalan tersebut, mereka balik mereka buat. Mereka balik mereka beramal. Ini sikap para sahabat. Sahabat-sahabat ni tak boleh dengar amalan. Sahabat-sahabat ni tak boleh dengar, tak boleh tengok sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, mesti mereka nak buat. Mesti mereka nak lakukan. Ada hadis yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah apabila ada sahabat yang bertanya bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah bukan sebab mereka tu bila dengar tak buat. Beza dengan umat yang terkemudian, dengar tapi tak buat. Sahabat-sahabat ni bila dia dengar, bila dia tengok, maka dia akan terus buat. Jadi Nabi marah sebab apa? Sebab mereka tidak akan mampu buat seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang boleh menyaingi ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah dengar ada manusia yang berdiri melakukan ibadah, berdiri menunaikan salat sehingga bengkak kaki, tak pernah dengar, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya lah. Kita tak pernah dengar bagaimana ada manusia yang berpuasa sepanjang masa melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka yang fakir daripada golongan muhajirin pun telah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempoh masa yang lain. Mereka pun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Dan mereka berkata, saudara-saudara kami para pemilik harta telah mendengar apa yang kami lakukan. Lalu mereka pun melakukan perkara yang sama. Mereka bawa balik amalan ni. Lepas daripada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada dapat amalan tu, mereka bawa balik, mereka amal. Amal tu secara rahsia. Mereka tak kongsi pun dengan sahabat-sahabat yang kaya ni. Tapi sahabat-sahabat yang kaya ni dengar apa yang mereka buat. Dan mereka pun buat benda yang sama. Sahabat-sahabat yang kaya ni pun buat benda yang sama. Lepas solat, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Lalu mereka ni tak puas hati kan? Kita dah dapat satu benda yang kita boleh bersaing dengan mereka, tapi tiba-tiba mereka pun nak buat benda yang sama. Pergi mengadu balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebihan kurniaan Allah kepada siapa yang diberikannya dan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan pendek kata macam nak buat macam mana? Itu bahagian dia buat. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ke atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah selesai salatnya lalu mengucapkan lafaz subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Menurut hadis ini, pahala orang yang mengucapkan zikir ini tidak akan dapat dikalahkan oleh pahala orang yang bersedekah dan memerdekakan hamba namun tidak pula berzikir dengan zikir ini. Maksudnya kalau dia ada harta yang banyak tapi dia tak beramal dengan zikir ini, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beramal dengan zikir ini dapat menyaingi orang yang ada harta tadi. Tapi kalau orang yang ada harta tadi pun buat juga benda yang sama, maka mereka ada kelebihan di situ. Hadis ini turut menunjukkan betapa tingginya ketakwaan para sahabat yang sama sekali tidak merasa resah sekiranya mereka diuji dengan kesusahan hidup. Namun keresahan dan kerisauan mereka hanyalah sekiranya pahala amalan mereka dapat dikalahkan oleh pahala amalan orang lain. Ini sikap para sahabat. Hadis ini turut menunjukkan kelebihan orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah ruah, dalam keadaan hartanya tidak pula menghalangnya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, apa yang mereka buat, mereka akan melaburkan harta-harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada sikit pun perasaan ragu-ragu, tanpa ada sikit pun perasaan satgi kalau aku bagi satgi rasa tak cukup. Tak ada. Itu bukan ada dalam diri para sahabat. Sebab mereka mendapat kurniaan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menyadari ini adalah tanggungjawab mereka untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti mana yang ditunjukkan, contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tak ada seorang pun manusia selepas daripada Nabi SAW yang boleh menyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata Nabi SAW, kalaulah dihimpunkan seluruh iman umat aku ini daripada zaman Nabi SAW sampailah orang terakhir hidup menjelang hari kiamat nanti, kalau dihimpunkan semua iman-iman ini dan ditimbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka akan berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa ragu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila disuruh ataupun bila adanya seruan untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ragu memberikan keseluruhannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Sampai bila Nabi SAW tanya, apa yang kamu tinggalkan kepada ahli keluarga kamu? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul sahaja yang ditinggalkan. Sahabat-sahabat lain ada jugalah portion untuk ahli keluarga kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Dia bagi semua. Dia bagi semua dan Allah Ta'ala bagi lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini contoh yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16, kelebihan berzikir selepas solat subuh berjamaah sehingga selesai solat sunat duha. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik ni pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh masa yang lama. Sebab ibu kepada Sayyidina Anas mewakafkan Sayyidina Anas ni untuk berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, banyak riwayat-riwayat tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sebab apa? Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas ni boleh meriwayatkan dengan detail bagaimana rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تامة تامة تامة. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun hasanun gharib. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah solat subuh, syarat yang pertama. Dia ada syarat yang pertama untuk hadis ni. Syarat yang pertama, siapa yang solat subuh secara berjemaah. Ini syarat yang pertama. Kemudian dia duduk dalam keadaan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari. Pertama, dia solat subuh secara berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dia berzikir dengan wirid pada waktu pagi, ataupun dia membaca Al-Quran, ataupun dia berada dalam majlis ilmu. Ini juga disebutkan sebagai zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sampailah matahari terbit. Iaitulah masuknya waktu syuruk. Dan kira-kira dia boleh dirikan salat selepas waktu syuruk tadi. Sampailah terbit matahari, kemudian dia telah salat sunat duha sebanyak 2 rakaat. Pertama dia salat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari. Dia terus berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kira-kira dia boleh mendirikan salat sunat duha. Kemudian dia buat salat sunat duha 2 rakaat. Nescaya pahala ibadah-ibadah tersebut telah menjadi baginya seperti pahala haji dan umrah. Dia dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah, tetapi kewajipan haji dan umrah tak terangkat daripada dia. Dia cuma dapat ganjaran pahalanya sahaja. Kewajipan masih lagi ada.
bagi siapa yang berkemampuan. Bagi siapa yang berkemampuan. Tak mampu maka tidak wajib. Beliau yakni Sayyidina Anas telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan yang sempurna ini? Pahala haji dan umrah yang mabrur wa maqbul. Yang mendapat pahala haji dan umrah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur, umrah yang maqbulah. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maksudnya, kalaulah seseorang itu mendapat pahala haji yang mabrur, apa ganjaran bagi haji yang mabrur ini? Yang pertamanya, dia akan digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang yang mendapat haji yang mabrur. Maka ganjaran yang diperoleh itu adalah ganjaran pahala menunaikan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam kita kata, tak menghilangkan kewajipan dia untuk menunaikan haji dan umrah. Pengajaran hadis, menerusi hadis ini kita telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk kita mendapatkan pahala melakukan ibadah haji dan umrah yang sempurna tanpa perlu pergi ke Mekah. Nak dapatkan pahala haji dan umrah tanpa perlu pergi ke Mekah. Caranya ialah mendirikan salat subuh secara berjemaah. Kemudian duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian melakukan solat sunat duha apabila sudah masuk waktu duha. Waktu duha di Malaysia bermula sekitar 28 minit selepas daripada terbitnya matahari. Tapi tidaklah apabila kita selesai daripada tu, terus kita letak haji depan nama kita. Saya letak haji depan nama kita. Dia tak buat haji lagi. Cuma dia dapat pahala seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahawa dengan duduk berzikir sehingga terbit matahari, seseorang yang belum pernah menunaikan haji dan umrah sudah tidak lagi wajib melakukannya. Ini macam kita sebutlah, tak menghilangkan kewajipan. Hadis ini hanya menyatakan cara mendapatkan pahala seakan-akan kita telah melakukan haji dan umrah secara sempurna. Adapun orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan haji dan umrah namun belum pernah menunaikannya, dia diwajibkan oleh syarak untuk melakukan dua ibadah ini sebelum dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebut pasal kemampuan. Ni cuma nak cerita bagi je lah. Sebab semalam dah keluar Semalam dah keluar pengumuman wang naik haji ataupun bayaran haji. Dan semalam juga yang mana yang dapat tawaran haji dah dapat dah SMS, dah dapat dah notifikasi untuk disemak dalam tijari. Baik. Jadi yang dikatakan kemampuan itu bukan sekadar dari sudut keuangan. Yang disebutkan kemampuan bukan sekadar dari sudut keuangan, tetapi ada beberapa elemen yang lain yang perlu untuk diberi perhatian oleh seseorang yang nak menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Kewangan itu salah satu daripada elemen istita'ah. Allah Ta'ala kata, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hendaklah seseorang itu menunaikan haji ataupun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seseorang itu hendaklah menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram bagi siapa yang berkemampuan. Jadi kemampuan dari sudut keuangan satu elemen. Dia ada elemen yang lain lagi. Itulah elemen keselamatan yang perlu diambil kira. Alhamdulillah hari ini elemen keselamatan tu tidaklah menjadi satu perkara yang dibimbangkan sangat, kan? Tambah-tambah pula wabak sekarang ni pun walaupun dia masih lagi merebak tetapi telah pun dikawal. Antara yang lain ialah elemen kesihatan. Yang ini perlu untuk diberi perhatian juga oleh para hujjaj dan mu'tamirin. Elemen kesihatan juga termasuk di dalam kategori istita'ah yang digaris pakai oleh ashabul fadilah, para mufti dan juga ulama-ulama di Malaysia kita. Jadi jangan kita mempertikaikan kenapa saya tak boleh pergi sedangkan saya ada ubat. Ada orang pertikai,
Saya tak boleh pergi sebab apa? Saya ada ubat. Sedangkan di dalam screening pemeriksaan kesihatan dia tu, dia gagal. Dia gagal. Jadi tak tercapai daripada maksud istita'ah tadi. Sebab kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara yang lebih buruk berlaku. Memang ibadah haji ini adalah satu ibadah yang diinginkan oleh setiap orang, tetapi perlu mengambil kira dari satu sudut yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan bagi mereka yang tidak ada kemampuan. Dan yang keempatnya adalah istita'ah dari sudut kebenaran. Inilah disebutkan sebagai kota. Jadi orang yang walaupun dia ada duit, tetapi dia tak ada kota, maka dia tak tercapai lagi maksud istita'ah seperti mana yang digaris pakai. Jadi kota ni boleh diusahakanlah, boleh buat rayuan ke, ataupun boleh carilah visa, macam mana cara nak cari visa tu lah kan. Cuma kalau tak dapat, bermaksud dia tak ada kebenaran untuk melakukan ibadah haji pada tahun tersebut, maka tidak lagi diwajibkan ke atas dia pada tahun tersebut. Sekalipun dia sihat, sekalipun dia ada duit, tetapi tidak memenuhi syarat yang lain, maka tidak mencakupi elemen istita'ah yang digaris pakai. Ini yang diputuskan dalam muzakarah haji beberapa tahun yang lepas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Hadis yang ke-17, solat duha penyata kesyukuran, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas keterlanjuran bahasa ataupun tersalah tutur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salati ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.